dia ada 15 PhD. Dia kurang nak faham lah orang moden sekarang ni 15 PhD. Mana tafsir dia, mana dia tafsir ilmu dia kan? Ilmu dia. Kalau dia sebut daripada kitab tafsir. Kan dia lukis dah, tak salah tu apa. Dia sebut dia nyebut. Jangan main. PhD kita boleh kau rasa berapa lama. Okay. Bagi para ulama pula, mentafsirkannya adalah harus dan baik. Ijma' juga menetapkan demikian. Oleh itu, sesiapa yang merupakan ahli tafsir memiliki persediaan alat-alat yang membolehkannya mengetahui pengertiannya dan tafsirannya itu adalah betul berdasarkan keyakinannya, maka dia boleh mentafsirkannya. Penafsiran tersebut boleh dilakukan terhadap ayat-ayat yang pengertiannya dapat dicapai melalui ijtihad. Itu dapat, maksudnya pengertian yang boleh dicapai melalui ijtihad apa dia? Zanniyatud dalalah. Itu maksudnya zanniyatud dalalah adalah apa? Ayat-ayat yang dipanggil apa? Ada makna yahtamilu, dipanggil makna ayat-ayat itu dia mengandung lebih daripada satu makna. Itu apa? Zanniyatud dalalah. Berbeza dengan ayat yang qat'iyatud dalalah. Apa maksud qat'iyatud dalalah? Adalah ayat-ayat yang tidak memiliki melainkan satu makna. Dia faham melainkan satu makna. Dia orang belajar dintian dalam usul fiqh. Kan? Usul fiqh. Jadi kita nak tempat untuk tafsir, kita nak keluarkan makna-makna tu ada apa? Zanniyatud dalalah. Ayat yang zanniyatud dalalah. Itu ayat-ayat yang mempunyai banyak makna. Boleh ayat yang dijadikan tempat untuk kita tafsir. Tapi kalau ayat yang memang dah tak ada tempat untuk takwil, tak ada, contoh laisa kamitslihi syai', memang tak ada takwil, mana ada. Nanti ada langsung serupa dengan Allah Taala. Kan nak takwil bagi. Nak takwil dengan tafsir lah, memang semua dah jelas. Kan contoh lagi fajliduhu apa mi'ata jaldah. Apa dah dengar? Apa Afirah tak dengar ni? Apa ni? Tak dengar apa? Okey, clear apa? Afirah ni malu pula. Az-zani waz-zani apa? Maksud sebut mi'atu jaldah. Mi'atu jaldah bagi qat'iyatud dalalah 100 sebatan. Boleh faham? Adakah kita boleh di perkataan 100 kita boleh? Dak 99 kot. 101 ke? Tak ada 101 ya. Boleh faham dia bagi qat'iyatud dalalah. Okey, dia kita akan masuk dalam bahasa usul fiqh. Okey, betul? Seperti pengertian Quran, hukum hakam yang terang dan tersembunyi, am dan khusus, i'rab dan lainnya. Jika ia tidak mungkin dicapai melalui ijtihad, seperti perkara-perkara yang bergantung kepada periwayatan dan penafsiran lafaz-lafaz daripada segi bahasa, maka tidak harus berbincang mengenainya. Nampak? Tak boleh. Itu qat'iyatud dalalah. Dengan mendasarkannya kepada riwayat yang sahih daripada mereka yang boleh percayai dan pakar dalam bidang tersebut. Manakala mereka yang bukan ahli tafsir, macam mana kalau kita ahli tafsir ni? Boleh ke? Okey. Kerana dia tidak memiliki persediaan alat-alat yang membolehkannya mentafsirkan Al-Quran, maka dia diharamkan untuk mentafsirkan Al-Quran. Tetapi dia dibolehkan untuk meriwayatkan tafsir daripada orang yang dipegang atau dan pakar di bidang tersebut. Macam ni saya sebut ni. Jadi dia boleh nukilkan daripada orang tafsir. Tak ada masalah. Jadi level-level kita ni, setakat ni kita baca tafsir. Kan? Elok lagi daripada kita buat ikut suka kepala sendiri. Tak. Kita baca tafsir, apa kalam ulama, apa kalam ahli dia berkenaan dengan makna tu, kita sampaikan ke orang. Hatta macam kita ni, saya menginginkan pendawahan. Pendakwah bebas. Pendakwah bebas. Kita Imam Buddha. Kan? Kita deki tu habis lagi. Okey, kita nukilkan. Kita nukilkan. Kita bukan nak keluarkan puan makna kita lah. Itu bukan sampai level kita. Jadi kita baca betul-betul apa yang makna yang dikendaki betul oleh ahli dia, dan kemudian kita sampaikan je. Itu kita itu lebih maksudnya kepada jalan menghormati Al-Quran berbanding kita cakap apa yang kita suka. Boleh
Macam saya sebut tu lah, ikut bila takwil ikut suka, ni Allah SWT suruh melabel orang, mengutuk orang, mengkritik orang tu je kan. Sebab apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ni Allah sendiri suruh kita kata ya orang kafir. Dia boleh ke kita cakap dengan orang kafir kafir kan? Boleh. Boleh benda harus berdasarkan nas. Tapi orang beriman so tak ada hikmah tak ada. Dia nas satu perkara, practicality terhadap nas satu perkara lain. Tu kena faham. Nas satu perkara, practicality terhadap nas benda yang lain. Yang praktikkan. Kalaulah memang Allah SWT suruh Nabi suruh bunuh orang munafik, dalam Quran sebut, tapi Nabi bunuh daripada sebut dalam sirah Nabi bunuh orang munafik. Tak ada pun. Nabi kata apa? Aku tak suka untuk dia orang tuduh aku bunuh sahabat aku sebab nak jaga image. Tak kena. Dia nampak Nabi SAW cerdik. Kita nas jumpa ni perkataan ni, bukan saya perkataan ni, jumpa perkataan ni dalam nas, kena wajib kita praktik. Kerana maksudnya kita sekarang ni dalam keadaan rosak kafir, kita tak perhati. Dia tak fikir sudut hikmah, dia tak fikir semua. Kan dalam nanti bila kita belajar usul fiqh, kita akan belajar dia bagi hukum wad'i. Hukum wad'i. Jadi kita belajar usul fiqh. Maksudnya hukum wad'i itu fungsi dia apa? Adalah untuk kita nak praktis satu-satu nas, untuk kita nak praktis satu-satu pengamalan, amal ibadat, kita mesti meraihkan sebab-sebab dia. Kita mesti meraihkan syarat sah dia, kita meraihkan syarat wajib dia. Macam kita sembahyang, boleh ke kita sembahyang suka? Tak, kita mesti ada sebab dia, masuk waktu, mesti masuk waktu, baru boleh sembahyang. Tak masuk waktu tak boleh ikut suka. Mesti apa? Tak boleh melakukan pada waktu mawanik. Mawanik apa? Waktu benda yang dihalang. Contoh waktu haid, dia semangat sembahyang habis sembahyang waktu haid. Habis dia habis sembahyang waktu haram, sembahyang sunat. Semangat dia. Kan? Sembahyang lepas subuh. Dia sembahyang semangat. Haram. Ada tak? Tu kena cerita. Dalam nak apa? Nak praktikal nas, dia ada apa? Dia ada kriteria, dia ada guideline dia. Yang kalau dia dalam ilmu sufi dia bagi hukum wad'i. Tu dia bagi fiqh waqi' tu. Fiqh waqi'. Ni tu dia ambil fiqh waqi' ni tak mati. Boleh kena faham. Okey. Pada penafsir yang tidak menggunakan dalil yang sahih terbahagi kepada beberapa golongan. Di antara mereka ada yang berdalilkan kepada Al-Quran dengan tujuan membetulkan mazhabnya dan menguatkan lintasan fikirannya. Sedangkan mereka tidak yakin bahawa itulah maksud yang dikendaki oleh ayat tersebut. Apa yang dilakukan itu adalah dengan tujuan mengalahkan hujah lawannya. Ini maksudnya ingin penafsir yang salah lah tadi. Maksudnya apa? Yang disebut di sini adalah dia menyokong apa yang dia dah pegang sebelum ni. Dia saja cari Al-Quran supaya apa? Supaya menguatkan lagi dia punya pegangan. Macam tadi ya. Dia memang perbuatan tu dia memang suka kutuk orang. Dia suka maki orang. Lepas tu dia buat apa? Ni Allah sendiri buat. Tu dia. Nampak? Dia memang apa? Dia khas untuk apa? Untuk nak support perbuatan dia. Padahal tak ada kaitan langsung. Itu dia panggil salah satu daripada cara apa? Cara menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Boleh masuk tadi fali tabawa maka dengan sedialah siap. Dia punya apa? Dia punya tempat duduk dekat neraka. Tu bahaya orang yang menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan hawa nafsu dia sendiri. Boleh Ini salah satu daripada apa? Hawa nafsu. Kemudian seterusnya, di antara mereka ada yang bertujuan untuk menyeru kepada kebaikan lalu berdalilkan kepada ayat Al-Quran tanpa mengetahui maksud sebenar ayat tersebut dengan jelas. Ni kadang-kadang kita nak kebaikan kan. Betul kita buku ayat Al-Quran tapi tak ada kaitan dengan Al-Quran tu. Tu pun bahaya. Nampak? Kena faham betul, takut nanti Al-Quran tu tidak dihormati. Di antara mereka ada yang mentafsirkan lafaz ni yang berbahasa Arab tanpa merujuk pengertian-pengertiannya di sisi ahlinya. Ini kerana ia tidak boleh dipahami kecuali dengan cara mendengarnya daripada pakar bahasa Arab dan ahli tafsir seperti keterangan tentang makna lafaz, i'rabnya, di manakah yang dihafaz, dihazafkan, jadi dibuang, diikhtisarkan, diringkaskan dan diidmarkan, sembunyikan. Manakah hakikat semua masalah berkaitan dengan semua ini disebut perbahasan dalam ilmu tafsir yang mana disebut. Manakah hakikat majaz, kiasan, umum, khusus,
takdim, didahulukan, takhir, dikemudiankan, ijmal secara tidak detail, bayan detail dan lain-lain lagi yang hakikatnya adalah berlainan dengan apa yang zahir. Itu dia kata, tengok dalam Al-Quran, nanti kita belajar ilmu tafsir. Bila kita tengok dalam nas, setiap daripada kalimat nas tu ada apa dipanggil ihtimalat asyarah. Ini disebut Imam Nawawi. Ada panggil dalam ilmu tafsir dia ihtimalat asyarah. Yang disebut ni ihtimalat asyarah tu probability makna. Untuk satu-satu lafaz ayat Quran tu dia ada probability 10 probability. Kan, itu yang kita kena raih dalam menafsirkan Al-Quran. Bukan senang. Satu kena ada apa tadi? Ilmu dah PhD. PhD. Bukan senang. Susah kot. Okey. Dengan hanya mengetahui bahasa Arab sahaja, ia tidak mencukupi untuk memahami perkara-perkara tersebut. Bahasa Arab saja tak cukup ni. Keluar daripada apa? Faculty of Arabic. Malah kadang-kadang mesti mengetahui apa yang dikatakan oleh ahli tafsir mengenai Ahli tafsir dia ada khusus ahli dia. ini kerana kadang-kadang mereka sepakat untuk meninggalkan makna yang zahir ataupun bersepakat mengatakan bahawa makna yang dikehendaki adalah makna yang khusus atau idmar atau lainnya yang berlainan sama sekali dengan makna yang zahir. Untuk kena faham maksudnya dalam ilmu tafsir sendiri, dalam untuk kita nak jadi sebagai ahli tafsir mufassir, kita kena raikan dia panggil apa, tafsiran yang telah diijma'kan oleh ulama. Kita tak boleh keluar daripada ijma'. Boleh faham Kalau dia mampu berijtihad boleh lah. Tak, bila ijma' tadi. Tak, maksudnya selain daripada ni, maksudnya pentafsiran baru dia tu pada level ijtihad, bukannya ijma' lah. Bukan perkara ijma', perkara yang bukan ijma' boleh lah. Contoh boleh apa ayat wuduk ambil wuduk. Main contoh mana? Wah ini lupa ayat Quran banyak ni. Kasih Arab bukan lagi. Sebelum tu Iza kuntum ila solah ke Iza kuntum Iza kuntum Iza kot. Tengok leh. Quran ni kita baca yang adab Quran. Tengok. Iza kuntum ila solah. Ini misal, kita bagi misal ini faham. Sebab lagi tinggal 20 muka ni. Iza qumtum ila solah. Okey, kita kata iza qumtum. Iza tatkala qumtum, saya nak tanya fi'il apa tu? Qama yaqumu. Fi'il kan? Madhi. Fi'il madhi. Qumtum. Qama qumtu. Saya bangun qumtu. Kan? Antuma qumtuma. Antum qumtum. Maksudnya kamu sekalian tu bangun. Iza qumtum ila solah, bangun apa? Dalam solat, bangun ke solat, menuju solat. Ketika kamu mendirikan solat, iza qumtum ila solah, ketika kamu mendiri solat, maka ambillah wudu. Zahir ayat tu disebut kan, perkataan fi'il madhi digunakan untuk apa? Telah kan? Maksudnya bila kamu telah solat, kamu apa? Betul ambil wudu. Kita buat macam mana? Itu zahir Quran. Ayat Quran. Macam mana? Kita ikut Quran ke kita ikut ni? Setengah orang otak tak betul sikit kan, dia kata, ni kita ikut Quran. Quran suruh apa? Kita semayang dulu baru ambil wudu. Tu kena faham. Masalah ni kesemua ijma' ulama sepakat bahawa apa? Maksud kuntum tu adalah apa? Iza aradtum. Maksud jika kamu nak untuk dirikan solat, ada perkataan nak depan tu. Dia disembunyikan. Tu ayat apa tuan tulis tu? Saya nak bagi misal. Jangan ikut pasal-pasal. Kadang-kadang baca dirikan baru ambil wudu. Satu, ada ilmu lughah Arabiah saja tidak mencukupi. Betul tak? Ada ilmu apa? Lughah Arabiah saja tidak mencukupi. Kalau kita tafsirkan berdasarkan zahir lughah Arabiah tidak mencukupi. Tapi kena ada ilmu usul fiqh. Usul fiqh baru dia akan bantu kita dalam menafsirkan secara betul. Sebab apa? Kita dalam satu-satu tafsir kita berikan ijma', kita berikan dalalah, kita berikan itmah, kita berikan tu boleh kan? Itu kena faham. Dalam
mengambil zahir ayat untuk kaedah zahir itu sendiri dalam sufi ada sangat. Ada. Kat mana yang boleh ambil zahir, kat mana yang tak boleh ambil yang zahir saja. Itu masalah ikhtiar fiqhi. Tapi tak apa, tu memang apa? Memang tu memang perbahasan dalam Alkitab saja. Perbahasan Alkitab. Kitab yang kedua dalam sufi. Kitab yang kedua, kitab yang pertama. Boleh kita faham tu. Lepas ni kita baca Lubul Usul semua boleh faham lah. Okey. Mana tadi? Itu juga keadaannya jika sesuatu lafaz mempunyai berbagai makna. Di satu tempat dia mengetahui bahawa maksud lafaz tersebut ialah salah satu daripada makna-maknanya yang berbagai. Dengan itu dia mentafsirkan semua lafaz tersebut yang berada di berbagai tempat dengan makna yang difahaminya. Apa ni? Tadi ada dengan apa ke? Dia apa ni? Dengan apa kot? Okeylah. Dengan apa? Yang disebutkan adalah penafsiran dengan pandangan. Ke depa ni? Dah tahu. Ni orang Kedah ni kot, ustaz ni. Dengan apa ni? Tak apa lah. Dia masuk dengan itu dia menafsirkan semua lafaz yang terbaik di berbagai tempat dengan makna yang difahami. Dengan apa yang disebutkan? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa yang disebutkan adalah penafsiran dengan pandangan sendiri dan hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Ya. Kena masuk dia. Maksudnya dengan itu apa yang disebutkan adalah Dengan itu kan. Dia jumpa tulis. Masuk Okey, tak apa. Okey, so belakang. Okey, sini. Okey. Ambil 5 minit. Ambil nafas. Minit tu. Kejar ni lagi 20 muka ni. Allah. Tanya. Ya, saya. Tadi Ustaz kata apa? Nabi suruh bunuh orang munafik. Bukan Nabi, Allah. Ya Allah. Macam tu. Tapi Nabi tak bunuh kan? Nabi dah bunuh. Itu ayat hudud tu macam mana? Tak perlu buat ke? Tanya. Panas ni dah ada. Okay, masalah hudud kita kata orang panggil apa? Dia memang di kalangan khilaf, di kalangan ulama, dan kebanyakan ulama sebenarnya dia kata apa, dalam practicality, dalam realiti semasa ni, masalah hudud ni, kita kata tak berapa sesuai, tak sampai masa lagi untuk nak praktiskan. Kenapa? Ada dua syarat yang tak ada. Macam kita lah, bila dah sembahyang kan, kita dah sembahyang kan, tiba-tiba tak ada air, tak ada tanah, tak ada sembahyang kan, sembahyang ulama tu kan, ataupun dalam keadaan haid, ada penghalang kan, memang tak boleh nak buat. Jadi kena faham kan, ulama kata dari sudut pelaksanaan, bukan kita menyatakan apa berkenaan kewajipan dia, dari sudut apa pelaksanaan. Sebabkan apa, tak ada dua perkara. Yang pertama, dia tak ada qadhi mujtahid. Magistrat yang nak jadi penghukum, dia mesti syarat dia mencapai ilmu mujtahid. Bila disebut mujtahid, lebih kurang yang ilmu saya sebut tu dia. 15 PhD juga. 15 PhD. Boleh kan? Yang kedua adalah apa? Kurangnya syahid al-udul. Syahid udul nanti kita kata dia ada beberapa kriteria dia. Kriteria yang syahid udul.
Syekh Udul ni zaman-zaman sekarang ni amai ke tak? Amai sekarang ni dia semua penyumpah palsu. Sekarang ni yang banyak yang menggunakan sumpah-sumpah palsu zaman sekarang. Sebab tu apabila dulu qadi apabila qadi tu dilantik untuk jadi magistrate satu kawasan, apa yang dia akan buat first, dia akan keliling kampung, keliling semua bandar untuk cari nama-nama, untuk dia letakkan mana betul-betul saksi-saksi yang adil untuk kita nak terima penyaksian dia. Boleh faham kan? Maksudnya kalau tak ada di kalangan penyaksi tu orang yang adil, maksudnya kalau dah contoh kurang daripada separuh, maksudnya kurang daripada 50%, orang-orang syuruk yang semua syaitan semua masyarakat, maka apa? Maka kita katakan bahawa di stop, tak boleh itu dah laksanakan. Masalah stop. Sebab apa? Kalau kita laksanakan juga akan boleh membawa kepada apa? Kita hilangkan hak-hak manusia. Contoh isu zina. Kita kata isu zina, seorang tu dia tak berzina pun, tapi ada 4 orang ni buat jahat, ada orang bagi duit, pergi buat penyaksian depan qadi. Dia orang ni sabit. Contoh kalau lah sabit dia ni adil, contoh okey, pergi depan qadi, kata 4 orang ni saksikan bahawa lelaki ni berzina. Apa berlaku kat lelaki tadi? Dia kena rejam, dia sampai mati. Sebab bila dah ada 4 orang syahid, tak ada kompromi. Memang tak ada kompromi masalah tu. Boleh faham? Jadi dia ada masalah dalam dia panggil apa, dalam sekarang ni dengan fitnahnya di Facebook, fitnahnya di kamera pun boleh diedit. Lepas tu dengan penipu yang ramai, syaitan yang ramai banding dulu. You kena faham tu dia panggil apa? Dia panggil practicality tu. Dia bukan saya tolak hudud kena faham. Maksud tolak hudud lain. Tolak hudud maksudnya saya kata hudud ni adalah bukan hukum Allah Taala. Tu tolak tu kafir. Lihat, tapi maksud saya kita kata apa? Belum sampai masa lain. Sebab apa? Tak cukup syarat dia. Ada benda yang menghalang dia. Macam apa? Orang perempuan kena haid, dia tak ada sembahyang. Macam tu lah. Boleh faham kan? Macam mana lah dalam masalah yang sebahagian disebutkan tentang isu apa, menggazetkan dengan, dia bezakan fasal tu, menggazetkan dengan tatbik, pelaksanaan. Jadi yang nak diusulkan tu menggazetkan masuk dalam undang-undang, sebab dalam undang-undang tak ada langsung. Tak, adakah hantar menggazetkan tu sebenarnya benda wajib? Dah wajib. Sebab tu bayangkan ulama-ulama yang besar, Syekh Buti, Syekh bin Bayyah, Syekh Hari Jumaah,